Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam kepada semua peminat rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya KC di Ria 897 FM. Saudara, kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua, dan sebelum saya bacakan, saya harap anda janganlah mudah percaya dengan apa jua yang bakal kita dengar sepanjang 2 jam berikut ini. Ini pengalaman dari seorang pendengar, dan katanya ini adalah satu kisah yang berlaku di seberang tambak di Johor, berdekatan dengan sebuah tapak tanah perkuburan yang dekat dengan sebuah ladang teh. Di manakah tempat ini? Saya tak nak beritahu. Jadi mungkin ada yang tahu tentang tapak tanah perkuburan yang dekat dengan ladang teh, yang dekat dengan stesen pam minyak, dan ada lagi mercu tanda yang dikatakan di sini yang tak perlulah saya beritahu lebih lanjut lagi. Tapi kisah yang diceritakan ini datangnya daripada Muhammad Fadli kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Muhammad Fadli berkata, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli, seorang peminat dan juga pendengar Misteri Jam 12, berasal dari Malaysia. Pengalaman saya ini ketika saya berada di tapak tanah perkuburan di Malaysia. Tempat ini memang terkenal. Kalau mereka tinggal dekat daerah saya ni, mereka pasti kenal. Sebuah tapak tanah perkuburan, kata beliau, berdekatan dengan ladang teh dengan stesen pam minyak. Tempat ini amat keras sangat-sangat. Kenapa saya berada di tapak tanah perkuburan? Inilah sebabnya. Ibu saya ni telah pun mendapatkan bantuan seorang tukang perawat. Perawat ini merawat kakak saya, katanya Muhammad Fadli. Kakak saya dibuat orang. Kerana apa andaian kami ni, pinangan seseorang ni telah pun ditolak oleh ibu saya. Biasalah Casey, kakak tak suka, ibu tak suka. Datang tak tahu dari mana, tahu-tahu datang nak masuk meminang. Kita pun tak kenal siapakah lelaki yang datang masuk meminang. Jadi oleh kerana itu, kakak tolak sebab kakak saya pun dah ada pasangan hidup. Pendengar dia, dipendekkan cerita, kakak saya ni dibuat teruk sangat. Dibuat orang. Mungkin orang yang pinangannya ditolak Casey. Jadi kata pakar yang merawat kakak saya, sekiranya kalau nak baik, dia boleh bantu. Tapi adalah beberapa perkara yang harus dilakukan. Antaranya saya kena pergi tapak tanah perkuburan Casey. Tapak tanah perkuburan ... ni yang tadi saya telah pun gambarkan kepada anda tempatnya di mana tu. Bila berada di sana, saya kena pergi antara pukul 2 sampai pukul 2 sampai pukul 4 pagi. Antara waktu itulah saya ke sana dan pergi ke sebatang pohon. Pohon ni akan ada embun yang terdapat pada daun-daun pohon tersebut. Air embun ni harus saya ambil, masukkan ke dalam satu bekas. Ada tapawai kecil yang saya bawa lah ataupun ada bekas kecil, kontainer kecil yang saya bawa bersama. Jadi kerja saya kena pergi sana antara pukul 2 sampai 4 pagi, cari pohon yang disebutkan oleh pakar ni, pergi dekat pohon tu, ambil daun. Tak boleh petik, tapi daun tu saya ambil, saya curahkan titisan air embun tu, masuk ke dalam bekas, ambil lagi, curahkan sampai dapatlah ada beberapa air embun tu. Air embun tu pula harus diambil dan diberi kakak saya minum. Begitu saja. Jadi saya kena pergi. Nak tak nak saya pergi seorang diri sebab saya ajak teman-teman yang lain. Semua takut untuk temankan saya pergi ke tapak tanah perkuburan pada pukul 2 pagi. Saya faham siapa yang berani, Casey. Jadi oleh kerana ibu saya merayu-rayu, minta tolong saya, tolonglah, pergilah. Dan hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh orang ni,
tidak diberitahu oleh ibu saya kepada saudara mara yang lain. Sebab menurut ibu saya, dia tak nak tanggung malu. Kakak saya dibuat orang kerana tolak pinangan, tak nak. Benda ni dihiburkan, dikecohkan. Jadi hal ini kekal bersama keluarga saya. Ibu saya ni seorang ibu tunggal. Dalam keluarga cuma saya dengan kakak saya. Kita dua beradik saja. Dan tidak ada sesiapa yang boleh saya bantu. Teman-teman yang saya ajak semua takut. Dan pakar tu pun mengatakan pada saya, kena lakukan hal ini secepat mungkin. Kalau tidak, makin teruk keadaan kakak saya. Akhirnya setelah saya beranikan diri, setelah saya fikirkan tentang ibu saya, tentang kakak saya pergi KC. Menunggang motosikal saya. Pergi ke tempat tersebut. Dalam perjalanan punyalah KC takut dan seram sangat-sangat. Semakin jauh dari rumah, semakin dekat dengan tapak tanah perkuburan, semakin saya rasa debarannya. Ya Allah KC, bila saya sampai di tapak tanah perkuburan yang disebutkan itu KC, bayangkan perasaan saya pada ketika itu, hanya Allah saja yang tahu. Tapi saya lakukan ini, lakukan kerja ini, lakukan hal ini kerana siapa? Kerana kakak saya yang tersayang. Pendengar Ria 897, anda bayangkan? Anda bayangkan kisah yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 oleh Fadli bertemankan saya. Bila Fadli sampai di tapak tanah perkuburan, seorang diri, berbekalkan satu lampu solo, telefon bimbitnya ataupun handphone beliau, dan juga satu kontena kecil untuk cari pokok yang disebutkan oleh pakar tersebut. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku buat ni pasal kakak aku buat ni pasal ibu aku. Seramnya. Allah, Bismillah. Saya masuk ke dalam KC. Tempat tu hanya dengar bunyi cingkrik sahaja pada waktu malam. Semakin dalam dan semakin dalam. Saya ni mencari sebatang pohon yang besar. Pohon ini katanya berdekatan dengan sebuah kubur yang agak lama, dan kubur itu terbengkalai penuh dengan rumput-rumput yang tinggi. Saya harus ke pohon itu, tarik dahan-dahan yang rendah. Saya harus kikis air-air embun masuk ke dalam bekas. Sedang saya berjalan KC, tiba-tiba KC, perasaan saya daripada takut menjadi terlampau takut. Bismillah. Pendengar Ria, kata Fadli, sedang saya berjalan, saya dengar suara mengerang yang agak panjang. Saya terhenti seketika. Saya pejam mata. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu aku buat ini untuk kakak aku, untuk ibu aku. Saya buka mata, saya suluh dan ternampak pohon besar yang disebutkan oleh pakar. Alhamdulillah dah jumpa. Bila saya sampai dekat pohon, saya cuba cari dahan yang rendah yang boleh saya capai. Ada KC. Saya menghampiri dahan tersebut. Tarik dahan tu. Kata pakar, jangan sampai daun putus, dahan patah, tak boleh. Perlahan-lahan saya tarik. Saya goyangkan daun tu. Tek. Setitis embun jatuh ke dalam bekas. Saya perlukan 7 titis embun untuk kakak saya minum sebagai penawar sihir yang dihantar. Setitis embun. Tarik lagi satu daun, saya kibarkan daun tu. Setitis lagi embun jatuh ke dalam bekas.
Dalam saya sedang berbuat demikian, saya terperasan, Casey. Betul-betul dekat pohon yang saya berdiri, di belakang pohon tu, saya nampak ada kain putih. Saya tak nampak susuk tubuh, tapi kalau dah nampak kain putih berkibaran, tahu-tahu ajalah apa yang dekat sana, Casey. Bismillah, bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 6 7. Saya tutup Tupperware. Ataupun katanya saya tutup kontena. Pusing ke belakang. Berjalan, Casey. Dan nasihat pakar tersebut, bila engkau telah pun genap 7 titisan air embun, hendaklah engkau pusing, jalan terus keluar. Jangan sesekali engkau toleh ke belakang walaupun dipanggil nama engkau dengan penuhnya. Saya pusing, saya berjalan setapak, 2 tapak, 3 tapak. Fadli. Sampai depan, tunggang motosikal. Pakar tu pun kata lagi, lalu saat engkau berada di kenderaan dan nak tinggalkan kawasan pekarangan tapak tanah perkuburan, hentaklah kaki kiri engkau sebanyak 3 kali dan sebutkan ayat berikut ini. Saya hentak kaki saya, 1, 2, 3, dan saya baca ayat yang dikirimkan. Tangan saya tergeletar-getar, Casey, keluarkan kertas yang saya tulis. 3, hentakkan. Saya baca. Baru saya tunggang motosikal. Ini untuk menghindari daripada saya berpusing-pusing di tempat yang sama dan saya tak dapat keluar. Alhamdulillah sampai rumah, Casey. Ibu! Ibu! Assalamualaikum! Ibu saya buka pintu. Masuk ke dalam. Kakak saya sedang baring di atas katil. Buka tutup kontena. Kakak saya sebelum minum adalah perkara-perkara yang harus dilafazkan. Minum. Alhamdulillah, Casey. Keesokan harinya kakak saya kembali sihat, tapi belum lagi 100%. Tapi setidak-tidaknya dia boleh makan, dia boleh minum. Kalau tidak, lemah tak bermaya, nak makan pun tak boleh. Setiap kali makanan masuk, makanan akan keluar balik. Siapa yang buat memang tidak berhati perut. Terima kasih. Selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Dan terima kasih kepada Fadli yang berkongsi pengalaman beliau. Ini berlaku satu ketika dahululah. Dan ada yang kata, Casey, aku rasa aku tahu tempat ni di mana. Adakah nama tempatnya? Tak perlu saya kongsi dan juga bacakan. Benar ataupun tidak, tak tahulah. Kisah Fadli tadi memang menarik sangat-sangat.
Tapi dalam keadaan manusia ni tertekan dengan keadaan orang yang tersayang, kita akan melakukan apa sajalah. Kadang-kadang di luar dugaan, di luar kemampuan kita. Mungkin kita ni seorang yang penakut. Kalau pergi kubur malam-malam seorang-seorang memang tak berani. Ajak kawan pun, kawan tak ada seorang pun berani nak temankan. Bayangkan, members pun takut. Akhirnya pergi kerana sayang, kerana mungkin cintakan keluarga. Maka itulah beliau telah pun bertindak dengan pergi ke tapak tanah perkuburan untuk mendapatkan 7 titisan embun dari sebatang pohon yang disebutkan oleh pakar tersebut. Saya suka bila kisah diceritakan tu, selepas dia ambil air embun tu, dia pusing, kata pakar, jangan toleh ke belakang selepas ini. Kalau kau dengar, walaupun suara itu memanggil nama penuhmu, jangan kau toleh. Dan ada juga bab-bab yang saya cuba tambahkan sedikit untuk menambahkan seri pada kisah yang diceritakan. Saya harap anda terhibur dengan kisah yang pertama tadi. Terima kasih sekali lagi juga pada Fadli yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Bertemankan saya Casey di Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Saudara, kisah berikut ini ingin saya bacakan. Ini kiriman email. Sekejap Ini kiriman email yang saya terima daripada pendengar yang bernama Nur Aisyah Ramli. Beliau berkongsi peristiwa ini ketika dia dan juga tunangnya dalam perjalanan nak pulang ke rumah. Dan ini berlaku di Singapura, kisah kiriman Aisyah Ramli. Jadi daripada mereka keluar makan malam, dalam perjalanan nak pulang rumah Aisyah yang terletak di kawasan Yishun, kita telah pun menggunakan laluan Old Upper Thomson Road. Pada waktu itu saya tanya pada tunang saya yang menggunakan menggunakan Upper Thomson Road lah. Jadi bila sedang memandu, tunang saya lalu dekat kawasan itu, dan saya pun tertanya pada tunang, awak ingat tak tentang Old Upper Thomson Road? Sebenarnya dahulu kita ada membeli DVD Misteri Jam 12 Part 1, bahagian pertama itu adalah MJ12 Chronic. Jadi bila saya sebutkan pada tunang saya, dan tunang saya pun tanya pada saya, nak tengok tak jalannya. Pada mulanya saya tak nak kisi, sebab takutlah dalam drama yang saya tonton di mana MJ12 Chronic ni, kalau tak silap saya, dalam kawasan tu jalannya agak kecil dan agak panjang, kiri kanan hutan. Jadi ada sebatang pohon ni seperti pokok ru kalau tak silap saya dalam DVD MJ12 Chronic. Di situ ada penampakan wanita hamil berdiri lah, ada nenek lah sedang berdiri di tepi jalan, katanya Nur Aisyah lah. Jadi saya pun kata beliau, beritahu tunang saya tak nak lah. Tapi tunang saya syorkan pada saya, dan juga tunang saya katakan jangan takut, tak ada apa-apa, kita lalu sekejap je lah, dia punya distance tak panjang sangat lah, kata tunang saya pada saya. Dan akhirnya saya setuju kisi. Tunang saya pun sampai depan tu ada lampu trafik, kita tunggu sekejap, kemudian belok kiri masuk Old Upper Thomson Road. Dan inilah pengalaman yang saya nak ceritakan. Bila berada dekat jalan tu, memang benar kisi, berada di Old Upper Thomson Road dengan tunang saya berdua. Tunang saya pandu perlahan sangat. Saya pun kata pada tunang saya, you bawa cepat sikit you. Tunang saya pun cepatkan pergerakan keretanya. Lalu depan sikit, jalannya bengkang bengkok kesi, lorong tidak lurus.
kiri hutan, kanan semak samun. Tiba-tiba sampai dekat satu sudut, saya tegur. Saya beritahu tunang saya, sini ada monyet, kata saya kepada tunang saya. Tunang saya pun kata, sini memang banyak monyet. Jadi kami pun berdiam. Tiba-tiba, berhenti, berhenti. Tunang saya toleh tengok saya. Kenapa dengan kau ni? Naik marah dia Casey sebab dia terperanjat. Sampaikan kenderaan yang dipandu lurus. Bila saya marah dan saya tinggikan suara, dia terkejut. Kereta tu nyaris termasuk bahagian tepi semak samun. Tapi sempat dia tekan brek. Sebab tu dia marah. Kenapa dengan kau ni? Marah tunang saya pada saya. Saya terdiam, tunang saya pun terdiam. Dia minta maaf kemudian. Sorry. You jangan gitulah, jangan pekik kat I macam itu, boleh tak? You boleh tak you jalan sekarang? Boleh tak you jalan sekarang? Tolonglah jalan sekarang. Casey, saya menangis Casey. Tunang saya tak tahu ni, kenapa ni? Tunang saya terus pandu tekan minyak dan pandu selaju yang dia mampu sebabnya jalannya pun agak kecil. Bila sampai dekat luar, tunang saya tanya saya, kenapa dengan you ni? What happened? Saya pun ceritakan tadi bila you tengah marah I, waktu kereta sedang berhenti. Saya beritahu tunang saya, dekat tepi, takkanlah you tak nampak tepi tingkap? Tepi tingkap mana? Tingkap tunang saya. Tepi tingkap pemandu Casey. Ada makcik Casey, tua sangat-sangat, sedang berdiri sambil mukanya makin dekat dengan tingkap kereta tunang saya. Bila saya nampak itulah yang saya terus hilang rasa berani, rasa takut saya semakin teruk dan semakin menjadi-jadi. Itulah yang saya terketa-keta suruh tunang saya ni pandu dengan segera tinggalkan kawasan itu. Saya takkan masuk lagi Old Upper Thomson Road. Memang menakutkan Casey. Terima kasih Casey, dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Terima kasih kepada anda. Kita akan bacakan satu lagi kisah. Mungkin saya jawab panggilan lah. 669-11897 ya. 669-11897. Dan anda sedang bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda adalah fan pendengar MJ12 dari mana? Ramai yang kirimkan ni. Ada juga teman-teman katanya yang ini dari siapa ni? Dari saya dari Tampines West, Zaid Superfly Kak Nurkia Jones. Jom #jom MJ12 dari England. Dekat dapur tengah cari cumil-cumilan ya, buat kopi panas dan masuk musim sejuk ni Casey. Makin sejuk makin asyik lah laparnya ya. Oh sejuk itulah Singapura ni pula kebelakangan ini hujan musim hujan tak henti-henti hujan renyai, sekejap lebat, sekejap renyai, sekejap lebat yang ini kiriman daripada siapa ni? Daripada Zisha. Kamu ngomong apa sih mas? Mungkin tu pakcik Skudai. Kok enggak kedengaran ya? Ini siapa pula ni cakap ni? Kiriman yang ini daripada siapa lagi ni? Saya dari Jurong East, Wira Richeski ya. Yang ini kita ada teman daripada Kota Tinggi Johor. Terima kasih Mimi Chali, Muhammad Rafi'i dalam bilik anda selimut di Tua Payoh. Orang Tua Payoh nampak dekat dengan Mediacorp Dari Senja Road bro, Boy Star. Terima kasih bro, Boy Star. Juga kita ada saya dari Kubur Jalil Subdi
Anda dikubur Apa buat kat kubur? Bertugas ke? Ataupun sedang bertapa ya? Saya dari Brunei Darussalam, MJ12 terbaik daripada Diano Hashim yang sedang memantau siaran MJ12. Terima kasih pada Diano Hashim orang Brunei Darussalam, dan ramai lagi yang sedang mendengar. Saya akan semak kekiriman anda sebentar nanti. Baik, silakan 669118897. Hello, selamat pagi. Silakan 669118897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ini Kasih. Siapa ni? Ini Nizam. Nizam, panggilan dari mana Nizam? Dari Johor. Dan kisah tentang apa ni Nizam? Ini satu kisah misteri yang agak ringkas lah. Okey, ini berlaku pada tahun 90-an. Ini rakan saya yang cerita. Dia cerita pasal arwah abang dia. Arwah abang ini berlaku dekat Selangor. Arwah abang dia ni seorang yang baik hati. Jadi bila arwah abang dia ni masa tahun 90-an tu, bila arwah abang dia bila dia keluar rumah, arwah abang dia ni cuma ada sebuah motosikal aja, dia tak ada kereta. Jadi bila dia keluar rumah, kalau niat dia tu untuk membantu orang lain, contohnya membantu orang lain dalam kesusahan, macam orang accident ke, orang perlukan apa-apa bantuan ke, kalau dia keluar rumah tu untuk bantu orang lain dalam keadaan cuaca hujan, dia keluar rumah pakai motor, tak pakai baju hujan, tak basah. Tapi kalau dia keluar rumah tu macam untuk urusan peribadi, macam nak pergi kerja ke, atau apa-apa urusan peribadi, bukan untuk bantu orang lain, dia perlu pakai baju hujan. Kalau tak, dia basah. Wah. Itu pun kadang-kadang dah pakai baju hujan pun kadang-kadang masih basah lagi. Tapi kalau dia keluar untuk membantu orang lain, dia keluar pakai motor, tak pakai baju hujan, tak basah. Itu je lah kisah. Oh, jadi ini adakah ini satu ilmu yang dituntut ataupun secara semula jadi? Tak. Ini bukan ilmu dituntut ke apa. Tapi itulah yang jadi mestinya. Macam mana boleh jadi? Terima kasih ya. Okay, sama-sama. Kembali mungkin secara semula jadi. Kiriman selanjutnya ini, silakan seorang lagi pemanggil lah sebelum kita berehat seketika ya, sebentar nanti. Yang ini datangnya daripada pendengar kita, ini berasal dari seberang. Katanya, Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Ini kisah yang saya nak ceritakan ketika saya dan beberapa orang teman berada di dekat kawasan hutan. Ini hutan ni adalah sebuah hutan simpanan di Bukit Nanas. Yang ini berlaku di Malaysia lah. Beliau tidak beritahu Bukit Nanas ni dekat mana. Adakah Bukit Nanas ni di Johor ke, di Melaka ke, di mungkin Putrajaya ke, di Selangor ke. Tapi beliau tak beritahu. Katanya hanya tentang hal hutan simpanan di Bukit Nanas. Kisahnya begini, mohon maaf kalau pengalaman saya tak seram dan ringkas sahaja. Pada malam tu, saya dengan beberapa orang teman, kita ni suka menunggang motosikal pada waktu malam, meronda kawasan-kawasan tempat kita tinggal. Jadi, bila sedang meronda ni pada waktu malam, teman saya telah pun sarankan untuk kita berjalan kaki pula. Motosikal diletakkan tepi. Kita pun memasuki kawasan hutan simpanan Bukit Nanas. Dekat kawasan ni memang banyak sejarah dan kisah pernah saya dengar, tapi tak pernah saya alami. Yang saya nak ceritakan ni pertama kalilah saya dengan teman terkena gangguan ini. Kami seramai 7 orang, termasuk 2 orang perempuan, yang lain 5 lelaki, masuk ke dalam hutan ni dengan lampu solo, dengan handset ataupun handphone kata beliau, dan kita rakamkanlah apa yang berlaku kejadian di dalam hutan tu. Sedang kita berjalan, tiba-tiba salah seorang daripada perempuan yang ikut ni lah, ataupun teman wanita yang ikut kami, kita toleh ke belakang, masih berdiri dekat belakang dan tak nak bergerak. Saya dengan teman-teman yang lain pun panggil, Tini, jalan lah, kata saya. Pada
teman kita yang bernama Tini. Tapi Tini ni langsung tak nak indah. Tak nak indah. Kita ajak dia, kita suruh ke depan, langsung tak bergerak. Kemudian saya pun panggil lagi. Tini! Saya pekik. Tapi Tini tetap berdiri di tempat yang sama dan hanya berdiri tegak. Berdiri tegak. Tangan kiri kanan di sebelah badannya, sebelah kiri dan kanan. Berdiri tegak, kepala tunduk. Kemudian saya kata pada teman, aku rasa ada benda tak kena dengan Tini lah. Jadi kita pun beramai-ramai selama 6 orang, termasuklah seorang lagi perempuan ni, patah balik ke tempat Tini. Casey, apa yang saya nak ceritakan memang sukar nak masuk akal. Sebab kalau ikut hukum akal memang tak boleh. Benda ni boleh berlaku. Tapi Casey, memang saya ni cuba tarik tangan Tini. Tangan Tini betul-betul di tepi sebelah kiri dan kanan begitu keras sampai saya tarik tangannya tak bergerak dan badannya langsung tak berganjak daripada dia berdiri tegak dekat spot yang sama. Tini, daripada kita berbual kasar, kita sekarang cakap dengan lemah lembut. Tini, kau okey tak? Tini, jom. Tinggalkan tempat ni lah. Tini tetap tak bergerak, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan. Tini mula hayunkan badannya ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dan beberapa kali hayunan tu diteruskan, Casey. Dalam hayunannya, seorang lagi budak perempuan yang ikut kami ni takut. Rapat sangat dengan kami semua. Kami pun daripada berpecah menjadi rapat, diri rapat, semakin rapat, semakin rapat. Tini pula semakin cepat pergerakan depan belakang, depan belakang, depan belakang. Tiba-tiba Tini kata, anda bayangkan Tini sekarang ni dalam keadaan depan berdiri tegak, tangan kiri dan kanan di sebelah tubuhnya ni. Dan badannya dihayun depan belakang, depan belakang, depan belakang. Dalam masa yang sama, ini yang Tini katakan pada malam tersebut. Pendengar Ria 897, Tini hanya terpekik. Mula-mula pekikannya halus, pelan-pelan, makin kuat. Terus dia menjerit. Mulutnya ternganga luas, mata terbeliak. Hayun dan hayun, Casey. Tini! Salah seorang daripada teman saya dengan segera langkah ke depan, angkat tangan dan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, Tini berhenti secara mendadak. Tini jatuh ke lantai. Tini masih sedarkan diri tapi dia lemah. Kita bawa Tini keluar. Kita pun keluar daripada hutan simpanan Bukit Nenas. Dalam hutan tu ada penjaga penunggunya. Kita tak nampak, dia nampak kita. Barang siapa yang masuk yang lemah semangat, orang itulah yang akan dihampiri dan yang akan diganggu. Alhamdulillah, gangguan Tini hanya setakat di situ saja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu